Sambil kita beri derma untuk pasti, kita tengok soalan orang jamu pokok. Kita dalam kereta api bermusafir, adakah kita boleh ambil semayang secara memakai kasut? Mana keadaan jika kita seorang perempuan, adakah dibolehkan? Baik, dia naik, dia musafir dan dia pakai kasut, adakah boleh dia menggunakan taharah dengan menyapu sepatu? Jawabnya boleh jika cukup syaratnya. Syaratnya awak pakai khuf, dan itu dalam keadaan suci. Jika awak musafir, boleh menyapunya 3 hari 3 malam. Kalau duduk di kampung, awak pakai khuf dalam keadaan suci, maka boleh start daripada batal wuduk sehari semalam menyapu sepatu. Maksudnya, bila batal wuduk dalam kereta api itu, dia ambil wuduk, basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh telinga, dan bila basuh kaki tak payah buka kasut, ambil air sapu atas kura kaki, atas kasut. Tapi pakai khuf, jangan pakai kasut biasa. Lama pakai kasut biasa Adidas tu, tak boleh tu. Khuf ni maknanya kasut kulit atau suatu bahan yang kalis air, yang menutup semua bahagian yang wajib dibasuh ketika wuduk. Kenapa diberi kelonggaran begitu? Kerana orang dulu-dulu ada yang duduk di tempat yang sejuk, maka jika disuruh setiap kali berwuduk buka kasut, memayahkan. Sedangkan ad-dinu yusrun, agama itu memberi kemudahan. Itu maksud dia. Untuk perempuan, adakah saya perlu duduk untuk tunai solat di tempat lapang? Saya solat duduk untuk mengelakkan fitnah dan pandangan orang ramai. Dia ni dalam kereta api, dia tak semayang berdiri. Dalam kapal terbang ke apa ke kapal, dia semayang duduk, takut orang tengok. Jawabnya tak boleh kalau takut orang tengok. Asalnya semayang sholli qaima, semayang berdiri. Fa in lam tastati', maka kamu tak boleh berdiri, maka fa qaidah, baru boleh duduk. Ulama mensyarahkan apa makna tak boleh berdiri. Kalau berdiri, rubah. Sebab geruk, goyang. Macam orang duduk dalam perahu, diri jatuh dalam air. Faham lagi? Diri, gelombang tu kuat, jatuh dalam laut, maka mungkin mati dan sebagainya. Maka baru dipanggil uzur, boleh duduk. Atau dia pening kepala, kalau diri pening dah nak mayang, kalau duduk tak, maka boleh duduk. Atau di lereng gunung, kalau diri gayak pun takut jatuh bawah, duduk selamat, semayang duduk. Ni tak, diri takut orang tengok, dah tengok apa, memayang pakai spender saja. Faham lagi? Bila lalu orang laki-laki tengok ada orang puan, yaghudduna min absarihim, jaga pandangan. Dia kena semayang berdiri. Tak boleh goyang baru boleh duduk. Macam mutuk laut, mutuk besar, dak gerak, dak gelombang, wajib semayang berdiri. Kucah, baru boleh semayang duduk. Apa? Takut jatuh dalam air. Air bukan 2 inci, 20 depa. Soalan seterusnya, apakah hukum tidak adil bagi tanah? Ada yang tak dapat langsung, padahal orang itu layak dah. Puak dia semua dapat. Ini mana-mana lah, tak kira dah. Manusia itu parti tu molek dah, orang tak pakai. Betul tak? Jemaah tu comel dah, tapi yang menjadi ahli jemaah tu setengah tu tergoda dengan hasutan iblis syaitan. Jadi kalau anak beranak boleh semua. Kalau orang lain banyaklah patah larang begitu gini. Penyakit ni penyakit semua dah. Sebab tu kita kena serahkan urusan-urusan ni kepada orang yang layak saja. Nampak? Bila kita serah pada orang yang tidak patut, rosak. Iza usidal amru ila ghairi ahliha fantazirus sa'ah. Bila kamu serahkan suatu tugas pada orang yang tidak layak, maka punah ranah. Itu yang berlaku sekarang. Yang rosak orang luar tak tahu, marah siapa? Tidak marah kita, marah presiden. Presiden yang mau kena. Yang merosakkan ahli. Apakah hukum AJK masjid hanya datang hari Jumaat saja, hari lain tidak datang? Sebab hari Jumaat saja dia sihat? Boleh jadi gitu lah. Hari lain dia sakit,
Hari Jumaat dia siomang, hari lain dia mari ngoyang. Takkan nak mari. Dah, mungkin kita kena seka baik dulu. Nah, jadi kita tak ada jawab lagi, mungkin tanya dia dulu sebab apa. Baru dapat keputusan. Aku malas, aku nak pergi sekali. Nah, baru kita dapat hukum dia. Kadang-kadang ada kok Tok Imam dia tak mari semayang. Ada, tapi diberi gaji. Rupa saya ceknya dia tak apa sihat. Tapi Jabat Agama tahu dia tak sihat, masih memberi bayaran, kerana simpati kepada dia. Dia kok makmum tak tahu kala ni duk marah. Natang imam tak mari duk pulau benda. Faham lagi? Dah. Jadi rupanya dia tak sihat. Saya niat baik dari sakit ni nak buat makan sikit lah bagi korang. Tapi baru ni saya makan jugalah. Makanan saya buat itu bagi korang. Saya baru tahu malam ini kita nazar itu kita tak elok lah makan. Tak boleh makan. Kalau masa niat itu kita tak sebut nama kita. Mohon pencerahan. Ni bukan wajah wokok cakap gini. Macam orang temeluh bunyi. Baik, dia kata dia berniat nak pergi makan orang kampung jamu pokok ni. Faham lagi? Dengar baik-baik. Kalau kita berniat, itu bukan nazar. Nazar ni mesti talafuz, kena lafaz. Faham? Sebut di mulut, aku bernazar memberi makan penduduk kampung jamu pokok seekor lembu, contoh. Faham? Itu sah nazar. Kalau aku niat dalam hati saja, hadir niat nak pergi makan orang kampung seekor lembu, maka itu tidak wajib tunai, sunat tunai. Faham lagi? Sunat tunai. Dan kalau dalam nazar kita sebut nama, kita sebut kita nak makan juga, maka kita boleh makan, anak bini boleh makan. Contoh, kalau aku baik, aku balik daripada, boleh keluar daripada hospital, aku bernazar nak jamu makan orang kampung aku jamu pokok, dan aku makan juga. Kalau kata aku makan juga, dia boleh makan retek, anak bini dia boleh makan retek, yang dia wajib tanggung nafkah. Tapi kalau dia tak sebut gitu, kalau aku boleh keluar hospital, aku nak jamu orang kampung jamu pokok makan seekor lembu, dia tak boleh makan, anak dia tak boleh makan, bini dia tak boleh makan. Kalau makan, haram. Jadi lain kali kita nak marahikan bersama, sebut juga dan aku makan sebahagian daripadanya. Soalan seterusnya, boleh tak kita niat sedekah Fatihah ke Nabi, ke orang tua kita, anak kita, isteri dan adik beradik keluarga dan muslimin dan muslimat yang masih hidup dan yang telah mati? Boleh. Boleh. Faham lagi? Sedekah lah. Itu bukan sedekah doang. Yang kata Nabi tak akan sedekah, itu maksudnya atas nama orang miskin, atas nama zakat, tak terima sedekah. Adapun sedekah macam maksudnya bukan sedekah. Sedekah itu maksudnya sedekah macam piti sedekah. Ada keberkatan surah itu. Itu boleh. Kita sedekah untuk orang mati ni boleh. Orang mati tak boleh sedekah ketika dia sudah mati. Firman Allah Ta'ala, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, dan bagi seseorang itu apa yang dia telah usahakan masih dia hidup saja. Bila dia mati, dia tak boleh lagi berusaha. Faham lagi? Maknanya bila dia dah mati, dia tak boleh dah nak pergi sumbangan ke surau, masjid dan sebagainya. Tapi kalau orang hidup yang derma untuk dia, itu boleh. Tak kait dengan ayat ini. Kait ini untuk dia. Dia tak boleh sedekah. Orang hidup boleh. Seorang perempuan, dia kata, ya Rasulullah, inna ummi qad matat atasaddaqtu anha, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia, adakah boleh aku bersedekah anha, bukan laha, baginya, anha, maksud anha daripada ibu, aku yang bersedekah tapi seolah-olah dari ibuku. Nabi kata na'am. Itu modal dia. Faham? Boleh. Jadi ibu bapa kita meninggal, kita sedekah. Ini dari ibuku, dalam hati ini dari ibuku, ini sedekah daripada ayahku. Ajar anak-anak kita buat gitu. Sebab ni makin kurang dah orang pergi ziarah kubur apa semua. Ke sini ramai. Kurang tak? Dengan tahun 90-an dengan ni, mana ramai orang ziarah kubur? Kau kurang. Lagi 2030 tak ada seorang. Tinggal PKK duduk kubur. Faham lagi?
Bolehkah beri contoh munafik dalam bab ibadat? Melambat-lambatkan semayang. Sengajalah. Orang nak masuk garik baru nak mayang asar. Nak habis lohor dah baru awak sibuk baru nak mayang. Itu perangai orang munafik. Kemudian yang awal tetapi menunjuk-nunjuk. Itu munafik kok. Dia awal tapi menunjuk-nunjuk tidak kerana Allah. Itu menyakit ramai. Menyakit ujung ada, menyakit awal pun ada. Adakah jadi kafir munafik? Tidak. Perangai orang munafik. Bila perangai orang munafik, dia merosakkan pahala amal kita. Orang kata ayatul munafik salah satu 3 tanda orang munafik, bukan jadi kafir. Maksudnya perangai dia ni cakap pelawak itu begini, 3 tu menyebabkan amal kita tu tak ada pahala walaupun kita orang beriman. Mayang awal tapi menunjuk-nunjuk. Mayang jemaah menunjuk-nunjuk tidak kerana Allah. Batulah dalam ibadat jangan share tujuan untuk orang lain. Untuk Allah saja. Untuk janji Allah boleh, untuk syurganya, untuk lindung dari nerakanya, untuk dapat keberkatan kehidupan, itu boleh. Jangan kerana makhluk. Kita bacaan imam dengan jemaah 2 orang, dengan jemaah 2,000 orang, sama tak bacaan? Tak. Kalau kita jadi muazzin, jadi Bilal, surah kita biasa seorang, mari 2 orang. Kita bangkol gitu. Tiba-tiba 3,000 orang mari petang tu. Kita bangun ni macam biasa ke kita buat suara lain? Faham? Kerana Allah, kerana makhluk. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sekutu, jangan tujuan lain dalam menyembahan kepada Allah seorang jua pun. Orang dulu ambil wudu nak semayang tahajud, lapik guni, takut air jatuh atas latar. Pukul 3 pagi jiran dia kejut, jiran dia kata bagus semayang tahajud. Takut orang tahu, takut orang puji. Lapik guni ambil wudu galau. Kita ambil gambar tahajud, bola Facebook dan nampak tak? Tahajud. Betul lah. Kabur kat orang duha, kabur kat orang. Tapi kalau tidak ada riak tak ada masalah. Cuma goliknya riak. Talabul manzilah fi qulubin nas bi amalil akhirah. Menuntut kepujian dalam hati manusia dengan melakukan amal-amal akhirat. Habis ngapa juga Quran. Sebab apa kerajaan tu kalau 30 juzuk nak 1,000 sebulan. Apa juga boleh 1,000. Ada orang tu disuruh orang tu jadi imam, lalu disuruh ke depan dan dia tak tahu orang itu bisu. Jadi dia imam jugalah. Lalu dia baca tak bunyi sebab dia bisu. Sah tak solat jemaah tu imam bisu dan makmum bercakap. Makmum bisu lagi. Orang bisu wajib tak semayang? Wajib tak membaca? Tak wajib tahrik, menggerakkan bibir saja. Kerana dia tak boleh membaca. Faham? Dia boleh jadi imam, boleh jika makmumnya semua bisu. Itu fatwa Syekh Ramli dalam kitab Nihayah. Macam tu imam, orang yang baca ni lah baca salah, dia tak boleh baca dah lain. Faham? Ghairi, dia ra tak boleh, dia jadi ring. Faham? Abi guru dah ghairi bagi ngaji dengar dah ghairi juga ni 20 tahun ghairi situ. Boleh jadi imam? Boleh, dengan syarat makmum semua ghairi belakang. Bila imam ummi, makmum pun ummi. Dia tak boleh imam itu ummi, baca tak betul, dan makmumnya qari yang baca betul. Faham lagi? Lalah dia gigi satu tu kata ghairi
Ghairil. Baru tu. Baru jadi. Tok guru kena kata ghairi. Ada tak orang? Tak boleh sebut. Ada sungguh. Orang tak boleh sebut huruf ra. Tak. Tak boleh. Rumah. Ghairi. Saya boleh sebut ra betul. Brim. Jadi tepuk nyamuk sunat ke haram? Kalau kita tepuk dia mati, kita kenyek, halal tak perbuatan kita? Sampai gitu mu tanya kan. Baik, nyamuk buat apa? Dia gigit orang ke dia mari atas nasi buku ke kita? Dia gigit, boleh bunuh. Bunuh. Dan bila mampu kenyek, cuma ingat jangan sengaja kita melomorkan tangan dengan najis. Kalau mampu buang itu, tak payah duk kenyek-kenyek siapa melomorkan tangan. Kerana sebagian fuqaha mengharamkan sengaja kita talwis, kita kotorkan tangan dengan najis. Tak boleh. Dah sahih dah tak ayam, buang dah. Dok kenyek pula. Kenyek pula. Dok puas hati ke tiung. Sahih. Cerdik ke tak cerdik gitu. Sikit je beri kena tangan. Buang. Jangan talwis, jangan sengaja melomorkan. Pokoknya haram. Macam sembur isek Ustaz. Sembur isek nak suruh dia mati. Sebab apa? Sebab dia memudaratkan. Betul tak? Maka kaedah kita ad-dararu yuzalu. Kemudaratan itu hendaklah dihilangkan. Masuk ular, ambil ular. Masuk binatang Nabi tengah semayang, lalu tu. Still loving you. Nabi cabut tu apa? Pau kata dalam semayang. Waktu dalam mazhab Syafi'i kita tidak batal. Cara jangan sampai banyak gerakan. Lalu tu pau jangan balik awal dah. Kata itu merosakkan nazam rupa bentuk orang yang semayang. Jadi oleh kerana kala jengking pun boleh dibunuh kerana dia apa? Kita bunuh memudaratkan. Kalau cak kerek mendarat tak? Tidak disuruh bunuh, maka masuk hayawanun muhtaram, hayawan yang dia hormati syarak. Maka bila menggigit orang ghairu muhtaram, bila ghairu muhtaram maksudnya yang boleh dibunuh. Baru ni saya call Wisma nak khabar masalah orang kampung, orang puang akak, sombongnya dijawab. Berapa orang kerja-kerjaan sebahagiannya sombong. Molek bagian kaunter gini, puang gini buang dari duduk di depan. Bukan semua, sebahagian. Baik, jangan kata semua. Polis rasuah bukan semua, sebahagian je. Jangan kata semua polis jahat. Gitu juga orang kerja-kerjaan bukan semua. Cuma begitulah, bila kita ini berurusan dengan orang ramai, dengan siapa pun, kita tak boleh lepas daripada menggunakan peraturan. Din, agama ni the way of life, peraturan hidup. Maka antaranya ialah adab. Adab dengan orang, adab dengan pekerja, adab dengan majikan, adab dengan masyarakat, adab dengan orang ramai. Faham? Kena jaga kerana kita umat Nabi. Tak boleh ikut suka. Faham? Tapi bila kita tidak belajar adab, maka kita meninggalkan adab. Cakap dengan orang awak lebih kurang, kita kira orang kampung tu kira komang. Nampak adopting mana? Bila orang-orang yang tinggi, orang yang ada pangkat, dia cakap molek. Dengan orang kampungnya cakap lebih kurang. Ada orang gitu. Ni perangai dia tidak meninggalkan adab. Meninggalkan adab itu bahasa ringkasnya biadab. Faham? Tidak berkat gaji dia dapat. Kerana dia diupah menggunakan wang rakyat. Faham lagi? Kita ingat setiap gaji kita tu beres. Nak bulan kita duk faham. 3-4 ribu bulan. Tanya balik akhirat lagi. Ingat orang jadi MP, jadi apa sedap lah 80 ribu, 90 ribu bulan. Tanya pula awak kerja ke tak? Padang ke tak dengan kerja? Lepas Alhamdulillah, tak lepas go to hell.
Jangan sombong. Nak sombong apa kita semua ni jenis tanah. Antum min adama wa adamu min turab. Kamu semua daripada Nabi Adam. Nabi Adam daripada tanah. Faham lagi? Jadi kita nak sampai ke Adam, asal tu tanah. Tapi kita dengan air mani. Air mani tu apa maknanya? Maknanya tidak sombong. Kenapa? Kerana mani tu kehinaan. Hina lah mani. Sebab orang benci tengok. Orang meluap. Orang geli. Orang yek. Orang marah kalau orang lomor tak muka orang. Faham lagi? Kalau budak-budak dia main air kolah, luar tu ada JK, ada apa, ada Pak Long, Pak Mak, Pak Enggak. Dia main-main ngecik dengan air kolah di Pak Mak. Pak Mak marah tak? Tak, orang kata, jangan main air gitu. Gitu ya, sebab air tu air kolah. Cik budak tu ambil air mani, lomor tak muka Pak Mak. Kejar apa ke? Kalau dang ni catah putus tangan. Apa? Pasal mani tu orang beci belaka. Itulah kejadian kita. Sebab supaya kita tidak sombong. Faham? Kalau nak sombong boleh. Kejadianmu daripada air Pepsi. Siapa sini dari air Pepsi? Ayah dia jimat tu biar air Pepsi. Cok. Faham? Air mani. Mahir air yang memacah. Jadi tak perlu sombong. Dan siapa yang sombong, dia murid iblis. Kan itu guru paling sombong, yang betul baik perangai sombong mula-mula iblis. Faham? Wa iz kunna lil malaikati isjudu li adama. Ingatlah kisah ketika kami perintahkan semua penduduk di langit beri hormat pada Nabi Adam. Maka seluruh malaikat yang menjadi ketua penduduk di langit hormat pada Adam illa iblis. Apa? Malaikat iblis dia tak menghormat. Apa? Wastakbara. Dia sombong. Faham? Jadi mu kerja jabat sombong. Mu anak beranak iblis kau Soalan seterusnya, isteri meninggalkan rumah, suami balik ke rumahnya dalam tempoh yang agak lama dengan alasan yang tidak menasabah, sedangkan suami tidak redha. Bagaimana kedudukan nafkah tersebut? Adakah dikira durhaka maupun pencerahan? Suami selagi isteri tidak derhaka wajib beri nafkah. Jika derhaka sudah gugur kewajipan nafkah. Tempat tinggal je wajib, nafkah makan minum tidak lagi. Jadi keluar meninggalkan rumah itu derhaka namanya. Ayyuma mar'atin kharajat min baiti zawjiha bighairi idnihi la'anat hal malaikatu hatta tarji'a kama qala. Mana-mana isteri keluar rumah tanpa kebenaran suaminya, suami tak benar keluar juga, maka sepanjang dia ada di luar, dia dilaknat oleh para malaikat sampai dia balik semula ke dalam rumah. 3 bulan mal'unah, dilaknat. Faham lagi? Tapi orang puang dan dia nak buat sesuatu, dia peduli laknat tak laknat. Tak ada peduli. Kenapa? Kerana syaitan menghiaskan, jolok dia, goda dia, hasut dia. Batu orang puang, dia takut masa mana? Masa dengar. Tak cerita, takut malam. Petang tu oleh-oleh dia tanya tok lelaki. Tak kepala. Faham lagi? Padahal malam baru kuliah. Tapi bukan yang jamu bokok lah. Kau kata abang. Tahu tak? Takut kejap je dah. Dia dah mari seh dia. Nampak tak? Dia dah ada malu air dah. Tengok kalau kita balah dengan bini kita lah. Bukan balah bergama. Balah kira lah kokang luar rumah. Kat pintu. Jiran kita tak tahu. Itu baik. Tiba-tiba jiran kita balik. Kita kata mana? Saudara, simpangan baru dulu orang. Suami. Tapi laki bini kita jawab, maklum dah. Dia apa? Betul tak? Betul tak gitu? Ke lain begini. Dah yang mari stress tu sebab tu jangan main. Bukan nak marah kau apa tu, tidak. Nak kapal dia bisa dia. Bisa dia. Tengok penceramah. Suara tu berapi. Macam rimakau. Mantap. Dah. Balik rumah macam hamster. Faham? Pasal bisa. Bini tu bisa. Betul tak? Jangan main. Juru selang. Nak tengok ikan. You ni tahan sirik serta. Kalau sirik serta takkan ikan macam tu. Faham lagi? Tak ada 12 kaki ikan. Dah sirik macam ni. Terjun tum. Bong ngepik di hidung saya pakai gugger saya spender. Dum.
Cari 50 ya nak tengok anak selayang terkedok. Betul tak? Tidak bimbang you tak you. Tapi ada rumah mau kepik apa pun. Lagi bapak you rumah. Tahu tak? Itu bisa, itu kelebihan Ropang. Bukan nak kata Ropang tidak. Tak. Berarti Ropang jangan ikut suka hati. Balik di rumah pula tukar kaca tu ramai. Jadi kau lama kau deraka, kau baloh, kau retok, kau jauh. Lepas tu kalau cerai jangan lari. Kalau tu khurujuna min buyutihna, jangan kamu halau isteri kamu yang baru bercerai balik ke rumah mereka itu. Wala yakhrujna, dan mereka pun jangan keluar. Nampak? Duduk dengan anak-anak laki kita, duduk bilik dia. Faham lagi? Supaya apa? Bila kita duduk dekat, mudah nak jadi baik semula. Bila cerai balik rumah mak, jeng. Mak dara tahu belaka dah pentang tu penuh lagi. Mak dia aku kata dah lakimu itu macam datang laki dia. Faham lagi? Jadi bini dengar ni, kau sayang ke kau benci? Kau benci? Lagi. Tu maklum dah hari ni hok mulanya hok gaji wadi. Mari hok tu gen ni. Aku kata tak nak tak beruk tu. Jadi kau pecah. Itu sungguh. Tapi kalau duduk serumah, tapi jangan berdua, duduk serumah. Faham lagi? Ada temang anak apa semua. Tak? Derah nak baik sikit. Dia kalau bala hari pertama. Laki pun buat air diri ketang. Ingat ke gula aja motor pun. Bini duk hitam padang muka datang bodoh. Padang muka. Gitu hari pertama betul tak? Hari kedua buat ke air se. Kayak giah kita buat. Boleh tahan sikit. Betul tak? Hari ketiga kita nak suruh dia buat dah. Air buat dah ada pun betul dah saji. Kan lain tu. Ada kau dekat. Air keempat dia mandi, kita nak masuk pula. Tubik dia kan nak pergi kerja pula kan. Bini kita gado-gado tubik. Dia tubik, jualan saku di batu. Aku rojak semula. Tu kan tenang. Betul tak? Dah main puming itu dah rojak apa lagi. Tak? Toyo masuk dalam rumah nak macam dia. Tak tahu apa ekor. Allah, habis cerita ni kau. Toyo pula dah. Semua ni syaitan. Syaitan ini kita minta minum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca ayat kursi. Faham lagi? Tak jadi kau panggil Darul Syifa. Faham? Kalau berkalang tu orang awam tu padang dah tak? Tak pergi kau jin ke kepala. Dia jin Islam lah, tak masalah. Nitah lama kadang-kadang kita mayang pasal dirokok. Kita rokok dirokok. Tu jin Islam. Jin kapi tak mayang. Kita rajin kena kok. Kalau mayang tengah malam balik tepi-tepi jalan jumpa masjid sepam mayang. Kita rokok macam rokok belakang. Faham tak? Jadi Datuk Guru Kabur itu kalau kita diikut semayang jin Islam. Jin kapi dak gitu kan pergi kat TikTok. Kenapa tak? Duduk berayung situ dah duduk nyanyi apa tak? Jadi sehingga ada fatwa fuqaha kita boleh niat jadi imam. Kita mayang rumah tengah malam bangun. Tajuk ke apa kau anda lah. Wah, dengar belakang. Itu jin Islam. Dan ada ulama kata kita boleh niat aku imam. Jin Islam jadi makmum. Faham lagi? Kita sujud tu macam berasa bayang sujud belakang. Ya tu. Ada masalah jangan lari. Nampak? Jangan lari. Wujud jin tu tak curi tau. Kalau jin curi kan dah ikut nak jadi makmum tau. Kita paling tengok ada ambil lepas bom. Soalan seterusnya. Jadi baca gitulah. Nabi kata kalau mimpi nampak atu plastik peturangan atu kopek kau anda lah. Jadi takut kita ni. Bangun tu kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali, ludah belah kiri 3 kali. Buat ini.
Jangan duduk air dia, bang atas muka bini. Berkobang atas muka bini. Bau. Bang, bukan. Tu 3 kali buat embuh gitu. Nah, minta berlindung dengan Allah supaya mimpi tadi, gangguan iblis tadi tidak memudaratkan kita lepas daripada bangun tu. Nah, kalau nampak depan muka kata al-anuka bilaknatillah. Aku laknat kamu dengan laknat Allah. Kata gitu. Faham? Ingat tak? Kalau jumpa sungguh tak ingat tak? Ingat lagi? Ingat dah? Cuma kata mula. Baju kuning dia kata mula. Dah. Al-anuka bilaknatillah. Gitu. Kalau tunjuk muka, kalau tak tunjuk muka takbir okey dah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Lagi. Dia masuk lautan dengar bang. Apa tu bang? Jin Islam. Jin kafir tak bang? Karaoke. Nampak? Dia tak? Ngaji Quran jin Islam. 3-4 kilo dalam bukit mana ada orang. Nah, ada orang bang. Jin Islam. Muazzin dia. Faham? Asal takut kan? Ingat kalau dengan mata gitu, dengan telinga macam getalang. Marah nyala mata tu bukan jin Islam lah tu. Syaitan iblis. Faham? Kata orang al-anuka bilaknatillah. Ingat kan? Masa ni memang ingat. Lagi jumpa depan dia tu kata anuka. Balik anuka. Betul tak? Soalan seterusnya, pinjam makuk surat guna di rumah boleh ke tak? Boleh. Kalau hak dia pinjam surat. Taklah hak wakaf surat masjid. Tak boleh. Tak boleh. Jadi banyak ni. Tok Wila basuh rezek surat. Baik surat. Faham tak? Tok Imam basuh skuter. Faham tak? Faham tak? Ya Allah, Tok Imam. Duit sabil, duit wakaf tak boleh. Haram. Tok Siok makuk dia 20 tin wakaf rumah. Tok Wila noje balik kapek. Faham? Apa jadi gitu? Pasal tidak mengaji. Hal lepas kita faham, minta maaf pada. Tak boleh dah, tak boleh. Yang wakaf untuk masjid surah tak boleh buat balik. Tak boleh. Dah pinjam tak boleh tak? Tak boleh. Tak boleh nak nikah nak ambil kapek kejap. Tak boleh. Dan nak duduk tak kapek, mari nikah sejik, duduk tak kapek. Faham lagi? Mana boleh buat lebih? Quran wakaf sejik balik acik rumah. Tak boleh. Air tu dia wakaf untuk minum. Contoh, bergelas apa, kita ambil wuduk, haram. Baca kitab fiqh ngaji. Air bayar, air tu, air buat qalah buat apa, siapa boleh guna? Semua orang boleh guna untuk berwuduk. Mandi hadas boleh. Mandi biasa, musafir boleh. Orang kampung tak boleh. Jangan main-main air sabir tu. Melainkan dia bayar bil. Kita ada kat surah, ada mandi dalam rumah, mandi surah. Berok surah. Faham lagi? Bagi-bagi gawak gigi, gonyol gigi surah. Di rumah kena bayar. Dipanggil helah. Tipu daya. Soalan seterusnya. Kek lagi. Suami kontraktor dia dapat job wiring sebagai dia di Tokong. Dia nak tanya, bolehkah kita orang Islam wiring Tokong? Tak usah lah, wiring surat dah. Hang lagi bika orang kafir lah tu. Dilarangkan kita masuk dalam rumah berhala. Pandangan yang ramai mengatakan haram. Bapa kita diharapkan masuk rumah berhala orang kafir? Antaranya untuk menjaga keharmonian. Sebab bila orang Islam dibenarkan masuk, kadang-kadang mereka ini tak jaga adab. Buat gambar lah, buat kaki atas tokong lah, macam-macam gurau apa semua, jadi perkelahian. Boleh membawa pada peperangan. Betul tak? Itu juga orang kafir bila dia masuk dalam dia orang rumah ibadat orang Islam seperti masjid, wajib ditemani oleh orang Islam. Takut-takut buat perkara yang menyebabkan berlaku perkelahian. Duduk kita masuk berhala, main buat ngaji buat apa? Marah dia orang kafir, itu cara dia. Jadi jangan beri masuk syadul dhara'i. Jadi kita nak wiring, biar wiring dia orang bukan Islam yang wiring. Banyak lagi duit yang lain kita boleh dapat.
Nah, alam takun ardullahi wasi'ah. Tidakkah kamu dapati bahwasanya bumi Allah itu sangat luas? Ibu jaga cucu walaupun telah diberi wang, selalu mengeluh letih dan tidak sihat. Suami isteri berkerjaya. Terima kasih. Ibu dia jaga cucu, anak dia beri duit. Jadi apakah hukumnya? Hukumnya jika ibu itu suka baru boleh. Ibu tak suka tak boleh. Ibu tak suka, marah ibu, suruh mari jaga kat cucu, tak boleh. Dia masa bersetua ni, dia nak beramal ibadat. Mari dengar nak pergi apa ni, dah sekali mu beranak 3 bulan dia duduk Perak. Dah sampai 2 hari balik dengar, beranak pula tu. Johor, dah mepeh gitu je. Dah mak tu zaman muda agogo dah joget mu, main patah. Dah nak ngaji sifat 20. Tua ni mungkin kacau gitu pula. Walaupun beri duit tapi mak tu suka sangat. Kalau tak suruh dia kita tengok cucu ngajuk. Tu lain. Lori tu Petronas tumpah. Minyak masuk dalam lokang, kita buat balik minyak tumpah tu. Kalau jadi rosak hilang gitu je, boleh ke tak? Boleh kalau ditinggalkan. Yang tak belum diambil akan diambil, tak boleh ambil. Macam itu benda. Lori kena terbalik. Lori telur, lori Milo, habis pakat ketik, bola lah kereta buat lari. Tuang lori dah mari lagi. Itu semua tu makan haram belaka. Beribu seorang boleh tu. Berapa lori panjang. Telur tu bukan semua pecah. Tu orang tak kata cedera bagi hospital, kotik. Haram, makan haram. Sutik telur mu curi haram dah. Orang ni ramai kau curi telur masa makan kenduri. Masa tu ramai. Makan kenduri, dia pergi kenduri tengok. Oh, boleh telur. Dia tengok bola tong. Dia bahang dia sutik. Ambil awal bola kocek. Buat kat gini nak balik dulu deh. Boleh tak stay lagi? Boleh stay lagi. Lagi. Hok curi sutik, hok dapat sutik. Melenggang balik pak uti telur. Jadi dalam pak uti tu sutik haram. Wajib kena kembali. Faham lagi? Kena atas balik. Kena telefon lalu mana ni? Haji Mai ni, Haji Ding ni, lembu rokok. Apa? Tengok ustaz khabar tadi telur kalau ambil orang sutil pun wajib pulang balik. Tak halal. Hak mu itu aku salah dia ambil sutil nikah anakmu itu. Nikah anakmu kan nikah anakmu. Haji Ding kata Allah, mu kawan aku dari cek 2 ya. Kena bayar. Hak orang faham lagi. Pencuri itu. Ambil tak khabar? Betul tak? Tu laki bini bahan laut dapur. Haji yang balik dulu deh. Anak-anak sekolah balik sekolah lagi. Tak khabar minta laut. Dia gila. Ibu kau lah siksa 2 orang makan. Tu ingat tuang bidah. Haram. Betul tak? Dah. Bila pun nak kati. Banyak dah kena kita ni. Banyak dah ngaji. Kita beli barang-barang elektrik, diri buku saya. Kita tengok buku kita yang handai, kita pasang diri. Banyak salah lagi. Pasal tak ikut buku tu. Lepas tu nak arah orang tu. Dah. Saya ada kenal seorang perempuan berhajat untuk jadikan isteri yang bagus. Perempuan sebuah ada sikit masalah. Saya pun tak tahu macam mana nak terangkan di sini. Dipendekkan cerita, dia pernah berkongsi gambarnya yang tidak elok dengan bekas kekasih. Setelah putus gambar itu disebarkan. Apakah hukumnya? Andai saya peristikan dia, apakah dosanya akan tersalur pada saya? Kerana gambarnya itu sudah dilihat oleh orang lain. Harap dapat jawab pertanyaan saya inilah. Tak kira dosa besar mana pun jika dia sudah bertaubat. Atta Ibu Anil Zambi Habibullah. Nampak? Orang yang sudah bertaubat Allah sayang dia. Kita yang tak buat dosa ni tapi rasa selamat, rasa hebat, tu Allah suka, tak suka kita. Orang yang banyak dosa tapi dia mengaku dia salah dengan Allah, Allah suka dia. Atai Ibu Zambi kamala zambalah. Orang yang bertaubat dari dosa seperti budak yang belum ada dosa. Maksudnya sudah bersih. Maka dia sudah bertaubat, maka ambil jadi isteri. Faham lagi? Betul tak? Sebab taubat itu barakah.
turun keberkatan. Berkat taubat nasuha itu, maka turun kebaikan untuk hidup dia. Dan kita sebagai suami, pendamping dia, dapat tumpang keberkatan itu. Walaupun kita tak melakukan dosa, dia yang buat dosa, tapi dia orang yang bertaubat, orang yang dirahmati oleh Allah. Ha tak? Ha. Bolehkah perempuan tindik ke tempat lain selain daripada telinga? Contoh tindik hidung, tindik kening. Jadi kalau kita buat itu, adakah memang itu budaya kita ataupun mengikut orang kafir? Mengikut orang kafir, pokoknya haram. Man tashabbaha biqaumin fa innahu minhum. Barang siapa yang ikut satu budaya yang bukan daripada Islam, maka mereka itu masuk kumpulan itu. Ada pun tindik telinga, ini bukan budaya mana-mana orang kafir. Itu sudah menjadi budaya kebanyakan manusia, orang yang perempuan. Orang Arab pun nak tindik telinga, orang India nak tindik telinga, faham tak? Orang Afrika pun nak tindik telinga, orang Asia pun tindik telinga, anak perempuan dipakaikan subang. Faham? Sebab tu bila masuk Islam, ramai sahabiah perempuan ketika awal Islam, masuk Islam, mereka ini bawa bersama telinga yang sudah bertindik, dan tidak ada satu pun Nabi pernah melarang. Maksudnya budaya ini daripada jahiliah sampai masuk Islam diteruskan. Yang mana yang dia tak boleh, Nabi larang. Bertatu, Nabi larang boleh. Tak boleh bertatu. Kikir gigi, Nabi larang. Tak boleh. Cukur bulu kening, Nabi larang. Tapi yang bersubang, tak ada, Nabi larang. Maknanya takrif, Nabi benarkan. Faham lagi? Kita ni memang tengok orang kafir, orang bukan Islam, tindik hidung, nak buat attack, haram. Nampak? Kerana nak ikut orang kafir. Dan ada pun telinga itu memang dihias telinga daripada dulu. Habis benda dengan lidah-lidah, habis tindik habis. Siapa yang buat gitu lidah-lidah? Orang bukan Islam. Dan bukan semua orang bukan Islam suka, mereka memandang jijik benda yang begitu. Betul tak? Brutal lah, konon brutal. Bukan brutal, buntal. Nak lawa, jangan berlebih-lebih. Nak beriah, jangan berlebih-lebih. Nak comel, nak bengkak, boleh. Tak boleh lebih. Lebih tu tak boleh. Bila jadi lebih, dia akan jadi macam orang kafir. Sebab tu Allah kata, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kamu bertabarruj, maksudnya berhias. Patu awak mari pula masdar. Tabarrujal jahiliyatil ula, apa maksudnya? Maksudnya kamu kalau nak berhias, jangan berlebih-lebihan sampai seperti menjadinya perempuan-perempuan yang kafirah. Jelas. Kalau larang terus berhias, ayatnya akan berbunyi begininya, wala tabarrajna, dan jangan berhias. Tiba-tiba bila ada masdar, awak mari pula belakang, wala tabarrajna tabarruja. Sekali lagi ulang, jangan berhias seperti berhiasnya orang-orang kafir. Maknanya berhiaslah sedikit, jangan sampai macam orang kafir. Itu maksud dia. Nak beriah untuk siapa kita orang perempuan? Untuk suami. Nak beriah untuk suami, nak seksi untuk suami. Faham lagi? Kita beriah untuk siapa? Ada ni. Tak usah kata tindik hidung ni, hak biasa pakai tudung labuh ni, jibak ni. Beriah untuk siapa? Untuk orang luar, bukan untuk suami. Dalil tengok di rumah dengan luar. Tengok dia, kita makan bulu, kita bawa dia. Tengok kita pergi KTCC, macam mana dia punya pakaian, dia punya minyak wangi. Kita tengok di rumah kita, bohong. Faham lagi? Mari kita ajak dia pergi KTCC mau, mesra mau ketai. Tahu tak? Berani? Betul ke ni? Siap dah. Nanti kat tu. Betul ni. Kelopak mata kabutan. Faham? Baju betul, ngebik betul. Nak pergi kemas balik. Bukan untuk kita. Wala tubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna. Janganlah kamu berhias berlebih-lebihan wahai kaum perempuan, melainkan untuk suami. Nak pergi KTCC, eyeshadow. Di rumah, sisi ikan khisi. Dua keping dua tani. Faham lagi? Nampak tak? Perit kok ni. Sen. Tahu tak? Nak pergi jalan, nak pergi tengok matang boleh songek.
Nah, nak selfie dia tu. Nah, dia moh jeng baju kelawar tu. Bosuk kohong. Baju kelawar. Kau puang jangan pakai baju kelawar. Orang lelaki tak berhi tengok. Tahu tak? Ha. Tak berhi tak baju kelawar. Muka dah lah macam kelawar. Nah, pakai baju kelawar lah orang boleh susu. Nah, dah baju kelawar 2 minggu dah asuh balik pula. Nombor tak ke depan. Nah. Ha. Nak beriah, nak comel, nak seksi boleh. Jangan boleh-boleh sampai bertindik pusat, bertindik hidung pun semua jangan. Cukup yang sekadarnya yang akan menyukakan suami-suami kamu. Betul tak? Ha. Kita jenis jibak-jibak ni, jenis tudung labu pakai jibah, pakai baju kurung ni, di rumah pakailah sehabis-habis sekat. Biar balik. Luar sehabis-habis labu. Sehabis-habis longgar, depan suami sehabis-habis sekat, sehabis-habis ketat. Apa? Suami suka. Ha, betul tak? Nak-nak kita beromo dah. 40 dah. Ni 40, 45 kembang gantung. Baju jalan sampai tak boleh baru. Lagi. Dah. Rami jangan potong stingnya tu. Kan? 45 tu kalau boleh pakai luar pendek rumah. Faham lagi? Kerak luar wak bulu bigan. Tu dah. Tu dah. Ha, bukan untuk orang lain. Halal ke haram? Ha? Halal. Ha, bini tu bilang 60 dah lah. Bini dia 57. Tu dah. Ha. Ha, lagi Allah alik aku nak tengok nak buat macam ustaz kata lagi. Tak? Ha. Rau rak luar. Tak, pakai singlet je. Singlet je pakai. Betul tak? Aduli adudu. Jangan pakai tu nak. Pakai cakap-cakap. Untuk siapa? Cucu tak ada lah. Jangan buat cucu ada. Faham? Kita duduk 2 orang dengan tu bila. Betul tak? Ha, dengan polong. Pakai lu pendek kat ni. Betul tak? Ha, lain dari ni. Telefon nak apa? Alik nak tak aku nak buat surprise. Faham lagi? Nampak? Nak buat kejut tau. Ha. Walung alik dah. Alik tengok lu pendek walung. Lu pendek kuku-kuku cak habis ni. Betul tak? Seronok tak? Seronok ni mari semangat ni mari naik. Benda panggil? Mari naik ni, naik angin. Meninggal dunia boleh. Boleh saka dah. Boleh tak ada piti nanti boleh piti. Nah. Tanah boleh, rumah boleh, apa boleh. Nah. Suami tak nak hamil. Isteri nak hamil. Jadi gua ni kena ikut isteri. Jangan main-main. Jangan main-main. Oh padang itu dah. Dah mula bini ingat. Betul tak? Bapa yang tak bukan anak. Kalau ada sebab tak apa. Kalau kadang-kadang sebabnya haram. Apa? Takut tak cukup makan. Syirik. Dan ni musim ekonomi payah apa semua. Telur tak ada, ayam tak ada. Faham? Anak kita ni kalau ramai-ramai anak makan dia. Syirik. Jangan syirik. Faham? Sebab tu Nabi nak umat dia paling ramai. Beranaklah ramai. Kalau boleh 2 tahun 3 kali beranak. Itu yang terbaik. Sebab Nabi kata inkahul waluda alwaduda. Kahwinlah perempuan yang banyak beranak. Beranak ngandung, ngandung beranak, beranak ngandung pula. Faham lagi? Itu yang terbaik. Kenapa? Fa ini mukasirum bikumul umam yaumul qiyamah. Aku bangga menjadi nabi paling ramai umat pada hari kiamat. Kalau boleh bini kita biar yang mula dak alik dah. Duk lagu tu. Faham tak? Duk mutong dak alik dah. Nah, itu yang terbaik. Nah, biar anak tu kecak lari sehung ni. Faham? Ada. Nah, tu guru kita salah seorang. Alhamdulillah. Anak sekarang yang ke-22. 22 dah. Isteri seorang ni. Nah, itu lah. Itu orang yang paling kaya. Tak, harta anak, harta yang tidak boleh dijual beli. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna ma 'allamtana, 'allimna bima yanfa'una, rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.